Sehingga beliau saya gelarkan sebagai pelakon Hindustan. Boleh bang? Banyaklah kau punya. Bersama dengan seorang penyampai radio yang saya boleh katakan legenda dalam industri tertuang udara ataupun radio ini, dan beliau tidak asing lagi di Malaysia, dan kalau di Pantai Timurnya namanya disebut sebagai Abang NASA. Dan saya berdepan sekarang ini dengan seorang legenda yang saya cukup kagum dengan keletah beliau ataupun percakapan beliau bersama dengan pendengar, sehingga beliau saya gelarkan sebagai pelakon Hindustan. Boleh bang? Banyaklah kau punya pelakon. Apa khabar Abang NASA? Sihat ke sepanjang COVID ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ni Okay. nak tanya Ri, dah keluar daripada pusat tahanan COVID macam Farid, sihat dah? Alhamdulillah bang. Allah bagi ujian sikit. Baru ni aku masuk PKRC. PKRC tu di kawasan sekolah. Okay. And then aku berada dekat situ. Okay. Dan aku back to the future balik. Aku jadi pelajar. Aku rasa dia aku ni macam pelajar asrama tau. Okay lah, cukup. Cukup cerita tu. Cuma nak tanya apa khabar NASA? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pandemik COVID ni? Sentiasa ikut SOP, sentiasa duduk rumah, keluar bila perlu je. Tapi bila ada ketuk kuman jugalah, keluar juga. Melata juga pergi, sampai sempat pergi ke Bagan Lalang, sempat pusing satu Selangor lah. Baik. Okey, kita bercerita mengenai NASA pada awal kemunculan dalam bidang radio ni. Yang saya kira saya mengenali NASA ni sewaktu orang kata di Time Highway Radio, dan mungkin sebelum tu NASA ada terlibat dengan beberapa radio-radio yang lain. Okey. Ya. Apa bezanya radio pada waktu itu dengan zaman sekarang ni yang lebih kepada digital? Kami banyak homework lah. Okay. Homework daripada sekarang ni, kalau kita nak information ataupun informasi, depan kita dalam studio tu dah ada Google. Kita Google aja. Tapi dulu kita kena membaca. Kalau katalah kita nak buat cerita tentang artis lah, kan. Okay. Kita kena buka magazine, kita kena selalu banyak membaca. Sekarang ni kalau kita nak tahu tentang, sebagai contoh, George Michael, kita George Michael keluar. Daripada A sampailah George Michael mati. Betul. Kalau dulu tak ada. Dulu kita kena follow artis tu dulu, kita tahu latar belakang dia macam mana. Dan dulu selain daripada informasi yang kita kena gather dulu, kita kena buat show prep tu dulu. Okay. Kita kena buat CD bertimbun-timbun lah masuk studio. Sebelum CD DAT kan, tak silap? Tak ada. Sebelum CD DAT orang tak pakai. Kita pakai piring hitam. Piring hitam, yes, sorry. DAT tak digunakan untuk on air. DAT digunakan untuk mereka yang belakang studio, untuk sound engineer. Tapi saya sempat guna DAT bang. Saya sempat guna DAT. Guna DAT tu bukan untuk lagu, tapi guna DAT tu untuk mainkan rakaman-rakaman yang betul. Ada siaran yang berakam, kita gunakan DAT. Betul. Memintas di situ bang. Bila kita bercerita mengenai orang-orang lama di radio ni sendiri, dulu betul. Okey, kita perlu mencari informasinya sendiri. Kalau sekarang ini semuanya di hujung jari. Okey, kalau dulunya kita perlu mengumpul balik keratan-keratan daripada media. Okey, dan kita perlu baik dengan PA artis itu sendiri untuk mengetahui apa cerita belakang tabir dalam kain artis semua. Okey, untuk kita mengetahui secara lebih detail mengenai artis. Dan apa beza lagi ya bang kalau dulunya penyampai radio dulunya dengan sekarang yang kita gelarkan sebagai DJ dulu? Apa beza ni? Dulu handsome.
Tak ada. Aku memang dulu handsome. Tak ada. Uh, uh, kalau Sebab dah kata kenali dengan seorang penyampai radio yang berbulu, betul? nak sikit ke? Nak sikit dah. Ya, aku pun ada lah. Okey. Apa beza lagu, bang? Kalau kata DJ dulu, DJ sekarang banyak buat gelak. Pun DJ dulu pun buat gelak juga. Tapi kita punya gelak tu, kita buat orang ketawa. Berlandasan lah. Bukan dua tiga orang campur, kau gelak aku, kau gelakkan aku gelakkan kau. Kiranya gelak tu bersebab. Ya. Itu part gelak. Tapi Part gelak dulu, orang bang, dah tahu dah. tapi dulu DJ radio ni dia lebih kepada menjaga kualiti suara tu, betul? Macam Betul. Tapi tengok juga sebab abang nasib baik. Abang rasa nasib baik sebab abang rasa dipilih untuk masuk Time Highway Radio tanpa suara yang basic. Suara yang kalau dikira Time Highway Radio time tu kita ada Wira Manja. Ya, Wira Manja suara maco. Kita ada arwah manca, arwah Wira Manja, arwah manca memang suara tebal. Dan Kamal Hassan pun join kita suara tebal. Masuk dan dengan arwah Dem Beramboi pun mempunyai suara yang besar juga, suara besar juga. Suara yang kena yang penyek, yang kena langgar, orang rasa dia. So, abang buka satu orang kata satu environment yang berlainan ataupun satu dimensi yang berlainan, maksudnya penyampai pada waktu itu bukan saja bergantung kepada kelebihan suara. Betul. Tapi suara itu memang maco. Itu laluan yang diberikan oleh Nur Amin. Nur Amin nampak apa yang ada kat Abang Nasar. Kita sendiri tak tahu kan. Lepas tu Nur Amin katalah kau cuba lah. Tapi memanglah dengan masa tu Abang Nasar banyak fumble. Masih lagi ada gagap-gagap lagi semua. Tapi yalah, kita belajar. Kita belajar daripada A sampai Z. Sekarang pun masih belajar lagi. Tapi dengan banyak dia bercampur dengan orang. Dengan banyaknya kita berinteraksi dengan pendengar. Itu yang buat kita mula hilang. Kita punya mungkin perasaan takut, perasaan gemetar, gagap. Abang Nasar sendiri gagap. Itu semua hilang. Perlahan sikit-sikit. Baik. Apa kaitannya seorang penyampai radio ni dengan lagu? Kalau tak ada lagu, saja DJ lah. Betul. Dan tengok macam Farid sendiri. Kau sendiri bila buat live FB kau walaupun kau tak sentuhkan lagu pop, kau banyak berdikir. Ini lagu. Lagu tu adalah partner kepada DJ tu. So seorang DJ untuk jadi seorang DJ yang bagus, tak kisahlah kita suka lagu dangdut ke, kita suka lagu Hindustan ke, kita suka lagu rock kapak ke, tapi untuk jadi seorang DJ yang bagus kita kena tahu dan kita boleh terima semua jenis lagu, semua genre. Dalam arti kata lain, seorang penyampai ini perlu menerima lagu tu sebagai kitab hidup dia. Betul Daripada seorang penyampai radio kepada hos perdana ria. Apa cerita tu bang? Panjang cerita tu. Ke hos perdana ria dulu baru penyampai radio. Saya rasa penyampai radio dulu kan baru penyampai radio dulu. Sebab Abang Nasar start dekat sebelum tu Abang Nasar dah mula dekat Radio Vision Cable Network. Sebelum masuk Time Highway. Kat situ kita Abang Nasar geng-geng kami yang kat sana kita ada arwah Wira Manja. Kita ada Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman di mana sekarang dekat Halakah TV3. Kita ada Kutsia Kaha. Semua orang lama tu? Semua orang lama. Dan ada beberapa orang lagi macam kawan saya Syah. Beliau merupakan, kami di sana semua DJ part time. Syah bertugas sepenuh masa di TNB. Kita ada Syarum sepenuh masa sebagai pramugara MES. Ada Mazdi merupakan seorang insurer. Ada seorang banker. Tapi lepas kerja semua kita pergi kat sana waktu lepas pukul 5 petang kita gather kat sana buat program masing-masing. Sebab dia di RCN, Radio Vision Cable Network, program kami adalah rakaman. Bukan live.
So kita masa untuk kita nak buat program dekat sana lebih banyak. Cuma jadual waktu kerja tu lah. Saya. Dan pada selalunya kami masuk working hours kami adalah pada hari Isnin hingga hari Jumaat selepas pukul 5 petang. Okay. Kecuali program tu kalau kami nak buat urgent ke atau kami terpaksa outstation tak sempat rakaman, kita datang Sabtu dan Ahad kena buat rakaman untuk seterusnya lah. Itu di Radio Fusion Carbon Network di mana kami dekat sana bersiaran dengan menggunakan piring hitam. Ya. Berlambak piring hitam abang. Tapi satulah piring hitam tu yang abang dapat bawa balik jumpa tak sampai 100. Yang balance yang berlambak-lambak tu dengan cerita je ada orang jual dan pernah abang tengok dekat kedai-kedai yang jual piring hitam ni tanda tangan Abang Nasar kan itu aku tak jual pun. Itu kau hajar aku punya rekod kau jual. Semenjak tu semua CD yang Abang Nasar dapat, CD kan, semua Abang Nasar simpan. Dan itu menjadi koleksi lah. Ya. Daripada penyampai radio ke hos perdana ria. Ya. Maaf lupa. Okey, saya bermula di Time Highway Radio 1994, 24 September. Okey. Selepas 24 hari arwah Wirawan Manja bertugas pagi, tengah hari malam. Masuk 24 hari arwah angkat tangan. Dia jumpa bos, dia kata sorry lah bos, tak boleh buat lagi lah. Nur Amin call. Masa tu Abang Nasar dah hantar resume, dah hantar demo tape. Nur Amin berkata sebab Abang Nasar dah kenal Nur Amin lama, sebab Abang Nasar waktu tu buat part time sebagai DJ, full time sebagai PR syarikat rakaman, dan artis Nur Amin Abang Nasar jaga kumpulan Olan Cinta Bandar Tasik Selatan. So barulah jumpa Abang Nur Amin. So dia kata dia tak tahu yang Abang Nasar buat part time DJ. Dia kata betul ke kau nak jadi DJ? Dia tahu suara gini. Okey. Lepas tu? Lepas tu dia kata Abang Nasar kata cubalah Abang Nur dengar lah. Lepas tu dia diam tau. 24 hari aku dapat ke tak dapat, aku dapat ke tak dapat ni. Hari yang ke-23 tu dia call Nasar besok masuk. Kan 24 hari bulan tu dia call Nasar malam ni kau free tak? Kalau free kau masuk. Tak ada apa-apa, tak ada training, tak ada apa, terus masuk. Macam mana aku nak jaga mixer ni? Okey. Abang Nasar masuk sana, masuk Time Highway Radio. Selama daripada bulan September sampai bulan Disember tu memang buat malam je. Kecuali Wirawan Manja cuti, Abang Nasar turun buat siang. Lepas 2-3 bulan masuk Kamal Hassan, masuk Manca, dan yang buat Abang Nasar punya rating naik. Okey. Kami waktu malam tu Abang Nasar punya partner dalam rancangan parking, Adiwati. Waktu tu double parking, yes. Ya. Itu mahal tu bang. Jangan tu. Program tu mula-mula kami bukan satu program. Adi dia habis program Mak Saleh dia, program putih dia. Lepas tu Abang Nasar masuk, dia habis pukul 12 sampai pukul 3, Abang Nasar masuk 3 sampai 6 pagi. So sebelum dia balik itu, dia lepak lah dalam setengah jam, kita borak-borak. Dia cakap orang putih, Abang Nasar cakap Melayu. Just borak biasa je, bos dengar, kami dengar. Dia kata, bagus lah kau buat macam tu. Try buat satu program. So kita minta bos bagi hari Ahad boleh tak? 10 sampai, terpulang lah, kita kata ambil 10 sampai 2 lah. Buat program, mula-mula ya, yang mana kita dah dengar kita punya tu dia follow. Yang nak build up program listeners baru. Alhamdulillah program tu mendapat sambutan dan bayangkan ini nak suruh Farid bayangkan macam mana sambutan dia. Kita jemput KRU datang studio. Okey. Kita jemput Azrin Nawawi, kita jemput arwah Ridwanita Datuk Sharifah IT. Kita jemput Haji Ahmad Daud. Okey. Sebelum kita jemput, aku jemput dulu kan. Kita jemput Azbil Haji Nawawi. Okey. Gampai kita panggil datang studio untuk borak-borak dengan kita. Tapi bayangkan kita jemput KRU, kita dapat 3 kotak besar postcard.
Popular tak popular program. Sangat. Dan program tu telah berjaya. Masa tu rancangan paling popular dulu-dulu sebelum ada Time Highway, orang selalu nak dengar rancangan Pujaan 10 Nescafe. Betul. Radio 1, Radio Nasional. Itu rancangan top chart dengan carta hits. Okey. Bila rancangan double parking ke udara, kami jatuhkan rating rancangan tu tau. Abang Zazmi Zain, sorry, minta maaf. Waktu tu bang, dia ada banyak persaingan ke? Tak banyak persaingan. Okay. Kita dengan rangkaian nasional, radio nasional, lepas tu RMIK dan radio negeri lah. Okay. Kami itu saingan tak berapa kuat sebab orang nak dengar kita yang baru ni. Orang banyak nak dengar. Bila era masuk, itu saingan kami. Okey. Kami telah berjaya dapat nombor 1. Era masuk kami jatuh lah. Sebab kita tak prepare dan masa tu kemungkinan management kita rasa bukan, kita orang best lah. Mungkin masa tu management rasa tak prepare dengan apa yang era nak bagi pada pendengar. Dan era masa tu bagi duit. Dan era pada waktu itu mengetengahkan bukan penyampai radio tapi personality radio kalau tak silap saya. Ya, betul. Okey. Dan bila menjawab lagi. Menjawab lagi tadi semua aku bukan suka Perdana Ria. Bila double parking tu popular. Okey. Masa tu Wayang Tinggi sedang mencari pengacaranya, di mana pengacara untuk season yang pertama tu tak boleh commit apa yang Wayang Tinggi nak. Okey. Selepas season pertama Abang Nasar masuk season kedua. Orang offer Abang Nasar because of rating untuk double parking. Baik. Kemudian bila masuk tu subhanallah, radio lain, TV lain. Radio kau cakap seorang-seorang pun kau boleh happy, kau boleh main lagu, kau boleh gendang sana, gendang sini. Depan kamera, walaupun depan tu ramai cameraman lah, soundman lah, itu ini. Mati babe. Aku Abang Nasar. Tapi harap ke muka macho bang. Harap ke muka macho. Tak, macho pun tak boleh pergi. Kau takut. Aku gugup tau. Dengan muka macam muka tension, berpeluh-peluh bagai kan. Director lepas 2-3 shooting 2-3 episod, director datang jumpa aku. Yang ni abang dah kongsikan dekat 3 talk kemarin. Director tu kata, Nasar, lu ingat lu bagus ke? Lu ingat lu sudah popular, lebih dari 2 juta orang dengar lu dekat double parking, lu sudah bagus ke? Ini TV tau. Lu balik rumah, lu diri depan itu cermin, lu belajar senyum, lu cakap lu kena senyum. Ini sesudah Abang Nasar belajar jadi MC yang atas kertas, belajar bercakap dekat radio, tiba-tiba depan TV, blend. Dia jadi kaku bang Aku, tapi tak tahu. Berapa lama abang pegang Perdana Ria tu bang? 1994 bermula kan dengan 19 tadi Abang Nasar masuk Perdana Ria 1995 September juga, lepas tahun September. Sebab Abang Nasar dapat program tu selepas Abang Nasar mendirikan rumah tangga September. Okey. Sampai 95 September sampai 2001, dalam 6 tahun juga lah. Lama program tu lama, memang lama. Sebab ni program tu mula-mula dia starting dengan seminggu 3 siri, 3 episod, lepas tu dia jadi minggu 2 episod, lepas tu jadi seminggu 1 episod. Program tu memang lama. Apa impact Perdana Ria tu terhadap diri abang? Kalau pada orang follow Perdana Ria, dan kalau ada orang cam Abang Nasar sekarang, orang kata, jam tangan Nikon. Jam tangan Nikon tu. Tapi mungkin orang tak cam, dulu kurus,
dulu handsome, sekarang macho. Sekarang bulat lah, itu sebenarnya. Tapi walau macam mana pun tetap cute dah. Cuma bila kadang-kadang benda, sebabnya wayang tinggi dia tak repeat ataupun tak keluarkan rancangan tu di YouTube. Yang ada cuma promo tau. So rata juga dalam grup yang mana kita ada, yang mana kita tahu tentang grup dulu-dulu Malaysia, nostalgia Malaysia aku, dulu-dulu Malaysia aku. Diorang repost video tu, orang mesti ingat NASA THR, NASA jam tangan Likon. Oh, okey. Baik. Dan bila dah lepas tu, orang akan kata dah bercerita tu, dah lepas orang habis cerita dah banyak katalah macam kali orang post dapat dalam 200 komen. 200 komen tu tapi dalam 100 tu mesti cerita pasal rancangan tu, cerita pasal NASA, kemudian baru orang sentuh pasal Mojutaria, pasal Roda Impian dan kuis-kuis yang lain. Tapi sayang cuma satu je, Pak Abang Nasar pernah minta wayang tinggi keluarkan video tu dalam YouTube. Siri tu kan, dalam episod Dapat dalam tak? Dapat tak? Master hancur. Sebab dekat dia punya rakam tanah lah. Oh. Archive dia tu bubung bocor, hujan, kena kat tempat orang simpan. So tak adalah, rakam tu tak ada. Tak boleh lah. Kecuali kalau RTM ada, RTM share kan keluar dalam YouTube. Okey, kalau ada simpanan tu lagi lah. Okey, abang. Kalau kita flashback balik, abang bermula betul-betul dalam industri ni. Okey, dalam industri radio, TV ni seawal tahun 1990? Kalau industri hiburan, hiburan, baik. 47. 19? 87. 87. Okey. Waktu yang sama tu Abang Nasar start ada masa. Abang Nasar masuk radio dulu dekat Radivision Cable Network. Lepas tu sebab dekat Radivision tu ada studio, di mana kat situ Ahmad Nawab buat rakaman untuk Ramlah Ram, Rahim Makrof buat rakaman dekat sana, Ali buat rakaman untuk Rohana Jalil, semua kat situ. So Abang Nasar selalu berjemput dekat studio tu. Arwah Mas Omar, salah seorang PR, dia tengok Abang Nasar dia kata sibuk. Dia kata sebab PR ni kan kaki sibuk kan. Dan waktu tu NXR tengah cari PR. Lepas tu dia kata, tanyalah, Nasar awak minat tak nak jadi PR? Awak buat kerja apa sekarang ni? Kata tak ada buat kat sini je. Minat tak nak buat PR? Boleh juga nak cuba. Itu dah Abang Nasar cuba jadi PR. Itu kelebihan abang dengan yalah dia sebagai seorang penyampai radio dalam masa sebelumnya, abang ada pengalaman sebagai PR, itu yang orang kata memberikan lebih pengetahuan Abang Nasar dalam industri radio ni kan. Abang 1987 abang bermula, okey, dan abang belum berakhir lagi. Sekarang ni abang pun masih lagi dengan Voice of Subang. Dengan izin saya sebut okey, bermula 1987 sehingga 2021 ni, tahun manakah yang abang kira macam tahun tu the golden year untuk abang, ataupun tahun emas bagi seorang yang bergelar NASA? 1987, 2021. Panjang. Orang rasa pada 96. Okey. Waktu tu double parking memang betul-betul tengah meningkat, dan waktu tu Perdana Ria pun sedang naik di rating nombor 1. Kami di Perdana Ria kami ada pernah mencecah, tak silap saya 2 berapa listeners juta viewer lah dah. So antara 96 97 itu merupakan antara tahun emas lah bagi seorang yang bergelar NASA. Ya. Tapi saya berpegang pada satu. Saya tak suka kenalan atau pendengar saya. Saya tak panggil orang peminat. Viewer saya tak panggil peminat. Saya panggil penonton saya dan pendengar. Sebabnya bagi saya bukan Abang Nasar bukan
bukan artis satu, dan Abang Nasar tak nak, sebab awak for me, bagi Abang Nasar, kalau kita anggap diri kita ada peminat, kita ada orang yang kita, kita dah rasa diri kita glamour tau. Okay. Abang Nasar tak nak diri Abang Nasar dimakan oleh glamour, sebab glamour ni susah. Dan glamour ni akan buat kita lupa siapa kita. Betul. Glamour ni akan buat kita satu-satu lah lupa siapa kita. Glamour tak bawa duit kat rumah. Okay. Sebab saya dah dirikan rumah tangga, saya dah anak, saya tak nak hidup saya cerai berai semua tu. Saya nak kahwin seorang je. Lepas tu saya tak nak fikir pasal glamour ke apa bagai-bagai. Kalau tanya pasal girlfriend, sebelum kahwin dengan baik. Aku tak sebelum kahwin dengan girlfriend. Artis ke? Tak ada. Tapi pernah lah masa rapat kan Ramlaram, ramailah artis yang merasa rapat. Tapi kita no hard feeling lah. No hard feeling. Ada, sebab dia dorang respect kita dan kita respect dorang. Dorang anggap kita, dorang bila kalau macam Ramlaram kita keluar bawa dia pergi shooting, pergi ke Melaka semua. Dorang anggap PR tu macam abang dorang, macam adik-adik dorang. Okay. Itu yang tak adalah kalau Fili dah lama dah aku kahwin dengan artis. Okay bang, last. Okay. 3 artis, tak kira penyanyi, pelakon, yang abang respect sampai sekarang ni. Yang abang rasa macam, aku kagum dengan orang kata pencapaian dia dan kehadiran beliau dalam industri. 3 bang. Tempat ketiga. Tempat ketiga dulu. Tempat ketiga dulu. Wah. Tempat ketiga dulu ramai ni. Tempat ketiga. Tangkap aku betul-betul lah. Okeylah. Okay. Jujur bang, jujur. Jujur Tempat ketiga artis ataupun personality. Ikutlah. Okay. Tak kisah siapa-siapa. Tak kira dia ni penyampai radio ke apa ke, okay, lantak. Okay. Lantak Tempat ketiga. Amin. Puas lama aku Nur Amin. Okay, describe. Kenapa? Dia, kalau kau tengok dia sekarang, kau tengok FB dia pun dia lepak. Dia kadang-kadang dia mengapu. Dia mengapu. Dia mengapu yang jelas. Dia merapu yang jelas. Ada fakta. Okay. Dan dia tahu apa yang dia nak buat. Betul. Dan sampai sekarang dia tak cakap dengan aku kenapa dia pilih aku. Itu rahsia dia. Dia tak pernah cakap kenapa aku pilih kau masuk dan kenapa aku bagi idea kau. Dia tak pernah cakap. Okay. Tapi dia pernah kata, kau tak payah pergilah, kau tunggulah kat sini. Aku tahulah nak buat apa. Masa tu aku rasa dapat tawaran ke Astro. Okay. Dia kata, kau tak payah pergilah, kau tunggu. Aku tahu nak buat kau macam ni. Nombor 1 itu Nur Amin. Nombor 2 Nur Amin, bukan nombor 3, bukan Nur Amin. Nombor 3 Nur Amin. Nur Amin. Okay. Nur Amin dengan asal tak abang Nur Amin nombor 3. Baik, nombor 2. Nombor 2 OG. Okay. Kenapa kat OG? Lain lah. Dia lain. Dia, cara dia bawa diri dia dekat kat hati aku. Sebab dia hidup dalam industri kan? Walaupun aku suka Sharifah Aini, walaupun aku sayang Sharifah Aini tu. Okay. Tapi OG dekat. Nombor 1. Tak habis lagi OG tu. Ada lagi. Kenapa lagi? Apa kau tu pasal OG je? Ada lakonan dia. Aku suka lakonan dia. Okay bang. Nombor 1. Dahlan Zainuddin. Yes, okay. Apa lagu dia? Apa panggil? Kisah seorang biduan. Kisah seorang biduan. Okay. Dia lagu dia ialah lain dari yang lain. Lagu Kisah Seorang Biduan lain dari lain. Lagu sendiri lagi pun lagu dia pun lagu dari Indonesia. Dan dia pun bukan seorang pelakon. Betul bang Dan
dia ada ilmu yang dia tak lokit, dia nak share. Sebab tu macam masa Abang Nasar, kalau tengok video Abang Nasar share dekat NASA channel tu, kami DJ terutamanya kalau Abang Nasar dan mungkin yang lain-lain, kalau budak-budak baru ni, DJ baru, kalau perlu tanya apa-apa, tanya je, jangan malu dengan kita orang ni. Sama dengan Dahlan Zainuddin. Kau bayangkan, masa tu Abang Nasar baru dalam seminggu 2 kerja dekat NSR. First time Abang Nasar ingat kerja Abang Nasar just kita nak set up mainkan -1, Dahlan nyanyi dekat atas pentas kan. Ingatkan bos dah arrangekan MC untuk nak jadi pengacara atas pentas dekat The Mall dekat sebelah PWTC. Itu first show yang Abang Nasar kena arrange sendiri ya. Tiba-tiba je Abang Nasar punya A&R, nama dia Dennis Lau. Nasar, apa lu tunggu sini? Naiklah MC. Aku asyik kena je tau. MC. Kau pernah jadi DJ dekat dalam studio, kau cakap seorang-seorang. Tapi walaupun kau pernah, ni semua atas pentas ni yang atas pentas kau akan bersama Dahlan Zainuddin, kau akan bersama Gingerbread, kau akan bersama dengan Rohana Jalil. Semua orang-orang yang pernah kau dah kenal. Tapi yang duduk depan kau tu, kau tak kenal lah. Abang Nasar naik atas, Assalamualaikum, salam sejahtera terus. 30 second tak bercakap. Dahlan naik, berikan tepukan kepada dia, orang baru. Kau start ke situ bang? Kau start ke situ? Dia lepas pada tu, Abang Dahlan ajar Abang Nasar A to Z atas pentas. Dia tak lokek ilmu. Itu yang membuatkan dia nombor 1 di hati abang. Nombor 1. Ya. Sebab dia bila Abang Nasar dah masuk tia syarat, Abang Nasar lupa sebab dah lama tak jumpa Dahlan semua kan. Sebab kita semua. Lepas tu bila masuk TV tu, kita lupa tentang nasihat dia. Tapi bila Jackson Chai suruh Abang Nasar senyum depan cermin, faham Abang Nasar. Baru abang ingat nasihat dia kan? Abang Dahlan pernah ajar aku ni semua dulu. Kan? Itu dia ajar lah. Abang Dahlan dia ada ilmu. Superstar kot. Dia only artis kat Malaysia dapat gelaran superstar yang tak lokit ilmu. Dahlan Zainuddin. Terima kasih Nasar. Seorang penyampai radio, seorang PR, seorang host, dan saya boleh katakan Nasar ini orang kata antara pembuka dimensi baru 80-an, 90-an sehingga sekarang yang masih lagi relevan sampai ke bila-bila. Long live untuk Abang Nasar. Semoga terus berkarya dan terus orang kata berkongsi dan share, menghiburkan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Farid. Assalamualaikum. Jumpa lagi.